Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita malam ni nak sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin. Kak Jamilah Abu Bakar, ahlan wa sahlan. Ni Kak Jamilah ni kakak saya, kak sulung saya. Kak Roshita, alhamdulillah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada juga yang macam ni. Ini pun Riyadhus Salihin juga. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Riyadhus Salihin ni sebenarnya kuliah harian saya di Darul Faizin. Kuliah zuhur saya. Di Darul Faizin ni saya kuliah subuh kitab tafsir. Kuliah duha hari Jumaat saya baca kitab Bahrul Mazi dengan kitab Penawar Bagi Hati. Kuliah zuhur saya baca Riyadhus Salihin. Itu kuliah, boleh kata kuliah harian saya lah di Darul Faiz ini. Selain pada tu ada juga ustaz-ustaz yang lain yang mengajar di Darul Faiz ini. Di salli ala Jumat sahabat-sahabat. Syarifah Maimunah daripada Singapura, ahlan wa sahlan. Saya rindu sangat nak pergi Singapura ni. Duk tunggu lepas PKP je nak pergi Singapura. Harap-harap dapat jumpa Kak Syarifah Maimunah nanti waktu kita pergi Singapura, dan sahabat-sahabat daripada Singapura yang ramai yang selalu ikut kuliah pada setiap hari, insya-Allah. Alhamdulillah. Taruna Suci. Nama apa Taruna Suci sebenarnya ni? Teringin nak tahu nama sebab terserlah kesucian tu kan. Salli ala Sayyidina Ahmad Usaini, Sandakan Sabah Nur Umu Iman, alhamdulillah. Azimah Ahmad Fajar Endut daripada Kemamang. Baik, insya-Allah kita sambung hadis kita. Salli ala Sayyidina Muhammad pada hadis yang bab yang ke-55.
bab yang ke-55 pada hadis yang ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad pada hadis yang ke-475 pada bab hadis yang ke-23 dalam bab sallallahu alaihi wasallam Muhammad bab ke-55, hadis ke-23 daripada bab 55 tu, dan daripada keseluruhan hadis ni hadis yang ke-479 ataupun sallallahu alaihi wasallam Muhammad dia bang 484 itu 482 43. Okey, baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hadis dia berbunyi bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali antara adab kita nak membaca hadis Nabi SAW ni, antaranya ialah dalam keadaan kita berwuduk. Itu adab dia, berwuduk. Sebab dia, kita bukan sekadar baca hadis ni tuan-tuan, sebenarnya kita membaca perkataan ataupun kalam daripada mulut baginda Nabi SAW. Dia sangat mulia, sangat mulia. Maka kita menjaga adab-adab ketika kita membaca hadis Nabi SAW. Antaranya kita dalam keadaan kita berwuduk, kemudian kita membaca bismillah dan kita berselawat kepada baginda Nabi SAW. Itu di antara adab bila kita nak baca hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Wa an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu dhai'ata fatarghabu fid dunya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, janganlah kamu berlebih-lebihan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada ladang dan perdagangan sehingga kamu menjadi cinta kepada dunia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ad-dhai'atu tu maksudnya ladang dan sawah yang memerlukan kepada usaha dan kerja yang banyak. Jadi Nabi SAW nak sebut kat kita, janganlah kamu ni terlalu ataupun berlampau-lampau ataupun berlebih-lebihan dalam apa? Dalam usaha terhadap ladang dan perdagangan sehingga kamu menjadi cinta kepada dunia. Ad-dhai'atu adalah maksud dia ladang dan sawah yang memerlukan kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pekerjaan yang banyak. Penjelasan maksud hadis ini adalah janganlah kamu terlalu jauh dalam urusan dunia sehingga kamu jatuh cinta kepada dunia tanpa melakukan kebaikan akhirat, dan janganlah kamu sibuk dengan mencari dunia sehingga kamu tidak akan kenyang dengan dunia. Ulang balik apa disebutkan oleh ulama sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini ialah janganlah kamu terlalu jauh dalam urusan dunia. Terlalu jauh maksud bukan tak boleh, boleh, tapi jangan sampai terlalu dalam, dengan too deep inside. Dengan bahasa orang kampung kita sebut macam tu. Sampai, faham tak ni? Kalau setakat level boleh, tapi ni terlampau sangat ni, terlampau nak menjangkau dunia tu atas pekerjaan dan usaha dunia tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sehingga apa? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehingga kamu cinta kepada dunia, kemudian tanpa melakukan kebaikan akhirat. Bila dia terlalu deep, terlalu tenggelam dalam urusan keduniaan dia, sampai apa ni? Sampai dia mula mencintai dunia. Saya duduk sembang dengan seorang sahabat tadi, ada ruang saya duduk sembang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sembang pasal apa? Sembang pasal shopping.
Kata salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata suka shopping tak? Dia kata dulu suka. Lah ni suka tak? Lah ni tak apa suka sangat shopping. Pasal apa lah tak suka shopping? Pasal dah kerja. Apa maksud dah kerja tu? Sebab lah ni dah guna duit sendiri. Dulu shopping duit orang. Waktu shopping duit orang dia macam seronok belanja. Tapi bila kita rasa susah, pergi kerja pukul berapa, balik kerja lagi dah pukul berapa, dia rasa susah. Bila rasa susah tu dia rasa sayang. Nampak ni? Sayang, nak belanja pun sayang. Salat semak tu. Orang dulu salat ala Sayyidina Muhammad, kalau kita pakai motor, beli motor, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, motor EX5 je, second hand. Beli motor EX5 second hand, tuan-tuan, dia pelekat dekat motor tu, pelekat kat motor tu, tahu tulis apa? Tengok boleh, sentuh jangan. Punya sampai macam tu, tulis tu, tengok boleh, sentuh jangan. EX5 je kot. Oh, jangan main. Tahu pasal apa? Daripada tingkatan 1 mula simpan duit lah. Simpan duit RM5, RM10, RM5, RM10. Lepas tu habis tingkatan 4, tingkatan 5, tuan-tuan, meniaga burger, dapat himpun duit, dapat himpun duit tu, beli dengan susah payah dapat duit tu, dia apa? Sayang, jangan siapa sentuh lah, jangan siapa duk kacau motor dia. Pasal apa? Sayang sangat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, bila orang dia terlalu tenggelam dalam dunia, dia tu faham ni? Sayang sangat ni. Pasal apa sayang ni? Hantar dah aku nak dapat macam ni, hantar macam mana aku bersungguh untuk buat. Aku sampai tak tidur lena, aku sampai tak tidur malam, aku sampai kena pi sana pi sini, aku bersusah payah untuk mendapatkannya. Sebab tu dia melekat dan dia sayang sangat. Tak pasal apa sayang sangat? Pasal bersungguh-sungguh dan bersusah dia untuk mendapat. Sebab tu Nabi SAW kata apa? Jangan terlalu tenggelam, jangan terlampau sangat dengan urusan dunia tu, sampai satu hari kamu akan jadi cinta kat dia. Pasal apa cinta kat dia? Pasal terlampau. Faham lah? Bukan langsung tak boleh. Bukan tak boleh. Boleh cari dunia. Tu sahabat tulis sallallahu alaihi wasallam, jadikan dunia jambatan akhirat. Siapa tulis seorang tu ni? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni, gunakan dunia untuk sebagai jambatan untuk akhirat. Boleh sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang Islam tak boleh kaya. Boleh. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang sangat kaya, tetapi dia menggunakan kekayaan dia untuk bawa jalan dia untuk akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selesai kata apa, internet sangkut-sangkut lah, kesian pula sahabat-sahabat yang lain. Okey kot nah. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad Nur Miza okey kot nah. Urutan perbidanan tradisional. Masya-Allah. Nama hebat ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nah, urutan perbidanan tradisional. Masya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa-siapa yang nak perbidanan, siapa yang nak urutan perbidanan tradisional, sila berhubung dengan urutan perbidanan tradisional. Alhamdulillah. Jadi subhanallah, faham logiknya macam itulah. Bila kita terlalu involve, terlalu bersungguh untuk kita mendapatkan dunia tu, tuan-tuan, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi sayang kepada dunia tu. Saya nak kongsi, tuan-tuan, orang mati, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia akan duduk seolah dalam mimpi. Orang mimpi. Orang mimpi ni macam mana? Orang nak mati ni, orang duduk sakarat ni, dia macam orang mimpi. Dia main semua benda yang dia duduk fikir. Mimpi ni dia ada 3 jenis. Yang pertama mimpi yang dia panggil mimpi yang benar, yang Allah nak bagi kat dia. Itu pertama. Yang kedua dia mimpi mainan syaitan. Sallallahu alaihi Muhammad. Abang Abdul Halim, area penjara Jawi, sallallahu alaihi Muhammad, ala wasahlan, sampai tempat urut ni live. Sahabat-sahabat kita yang buat niaga tu, kita tolong kempen lah sama, kan, Ustaz Jamal. Nah, ni orang untuk orang perempuan sajalah, kan. Orang perempuan, orang lelaki tak sudut gatal duduk mesej lah. Ni. Tu. Jadi subhanallah, tuan-tuan, ada satu kisah dululah. Mak saya cerita. Dekat rumah tu ada seorang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dekat tanah, dekat dengan rumah saya tu ada satu tanah. Kemudian ada seorang cikgu kot, dia beli. Cikgu tu dia beli, dia belum pencen lagi. Waktu dia beli tanah tu dia belum pencen lagi. Dan dia mula buat ustaz buat rumah dia.
Dia mula start buat rumah dia. Jadi dalam berapa tahun lagi dia nak pencen, dia dah start buat rumah dia dah. Dia dah nampak lah, boleh nampak dah dia beli, dia dah buat foundation dia, dia buat start naik dia punya tiang-tiang dan apa semua. Takdir cerita dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sakit dia teruk. Sakit kesan daripada diabetik kot, kronik diabetik kot, lebih kurang macam tu lah. Sampai salli ala sayyidina Muhammad, doktor kata macam tak ada harapan dah. Macam tak ada harapan dah. Lalu salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, sampai Pak Long kata apa, ramai para ustaz buat live FB, mana satu nak dengar semua, insya-Allah semua pun tak apa, tengoklah yang mana lebih untungnya Facebook live ni boleh tengok kemudian kan, save dulu, share dulu kan, lepas tu sekali tengok kemudian pun boleh juga. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, takdirnya dia nazak. Waktu dia nazak tu tuan-tuan, anak-anak dia mai kat dia, anak dia duduk talqin dia lah, talqin ni tuan-tuan duduk bisik kat telinga tu, suruh mengucap, yang tu dia panggil talqin tu, la ilaha illallah. Tak, ayah dia duduk kata apa, ayah jawab apa, tukang mai dak lagi hari ni, tukang dah lah ayah mengucap la ilaha illallah. Aku tanya, tukang mai dak lagi ni, tukang mai dak lagi. Pasal apa tuan-tuan, pasal apa dia duk concern sangat pasal tukang ni? Pasal itulah yang duk main dalam kepala dia waktu tu. Dalam tempoh tu dia nak pencen, dia bukan fikir yang lain. Dia duk fikir nak siapkan rumah dia, duk fikir nak belanja rumah dia, duk fikir duit simpanan dia telah dia simpan lama. Aku dah beli tanah ni, aku dah buat rumah ni, aku panggil kontraktor, aku panggil tukang ni. Tiap-tiap hari dia duk fikir yang tu je tuan-tuan. Sampai hari waktu dia duk nazak tu, yang waktu tu dia nak kena ingat Allah, dia nak kena mengucap kalimah syahadat. Dia tak mampu nak mengucap dan tak mampu nak ingat benda yang lain. Pasal apa? Pasal satu benda yang duk main dalam kepala dia tu. Tu pasal rumah dia tu. Tu ada orang yang tuan-tuan sekalian, berniaganya besar, waktu dia nak mati dia takut, dia tak boleh nak lepas. Pasal apa tuan-tuan? Hutang sana nak settle macam mana ni ada urusan kat sana ni aku ada meeting kat sini ni aku ada projek ni apa semua ni aku nak buat ni. Faham dah ni Ustaz macam mana? Macam mana dia nak keluar, dia nak putuskan diri dia pada dunia waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad, sedangkan terlalu banyak benda yang sedang melekat dalam hati dia. Ini yang kita takut. Sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, hai hamba Allah Ustaz. Farid Rayyan Iskandar, cantik baju Ustaz. Terima kasih. Baju ni baju lama tuan, saya pakai balik, buka kat dalam almari, tengok ada pakai. Boleh pakai lagi ni, okeylah maksud dia. Dia rasa macam makin longgar macam ni. Makin baju ni makin besar atau saya makin kurus. Terima kasih. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, duduk jauh tengok ni. Jadi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan yang dirahmati sekalian, faham tak ni? Jadi subhanallah, bila kita terlalu attach, kita terlalu terikat dengan, tuan-tuan ingat, teringat orang dulu-dulu. Baik, tutup depan, tutup Swiss. Orang dulu-dulu, tuan-tuan tengok apa ni, tok kita dulu-dulu ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, depa orang tua kata apa, mati ni mata pejam rapat. Apa maksud mata pejam rapat tu? Dia tak ada apa-apa nak fikir. Tengok depa hidup ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tenang je. Rumah ada sebiji, mana ada hutang? Mana ada hutang rumah dia? Kita duduk dengan mak ayah kita, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, duduk kat kampung, hutang tak ada. Ayah kita naik motor tuan-tuan, naik kereta tau, KE 70, dak sembuh kana pun ada. Tahu dak sembuh kana? Kan? Dah sembuh kana KE 70, KE 20, tu kereta dia baru ni. Faham tak Syed? Ada hutang? Tak ada hutang. Kita pi mana, pi sana, pi sini, relax, tak ada masalah apa. Nak Syed? Ingat dulu, pi jalan, bukan ada aircon kereta, tak ada aircon, relax, tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan naik motor tu, motor Honda Cup dia duk ada tu. Honda Cup nya sallallahu alaihi wasallam, motor Yamaha CDI, ingat tu. Ni start pong tang bunyi. Subhanallah, asap penuh masuk dalam rumah. Honda tu Yamaha CDI tu. Ni Honda Cup dia tak bunyi tu. Honda ni kram bunyi tu pergi dia. Subhanallah. Pergi masjid tuan-tuan, lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada, rotek apa jangan tanyalah. Tahun 79 apa bayar dulu ni. Faham tak sallallahu alaihi wasallam Muhammad? Tuan-tuan, faham tak? Tapi tak ada hutang.
sampai ke tahap bila mak ayah kita meninggal, ni anak keluar mai, tuan-tuan, hari ni ayah saya telah meninggal dunia, jadi kalau siapa-siapa ada hutang apa-apa, siapa-siapa nak hutang salih ala Muhammad, apa ni, siapa-siapa yang dia ada hutang siapa-siapa dengan dia, mai tolong mai jumpa saya. Siapa pun tak mai. Pasal apa siapa tak mai? Pasal tak ada siapa pun dia berhutang dengan siapa-siapa. Pasal apa tuan-tuan salih Muhammad? Tenangnya hidup, walaupun kita nampak macam tak ada, macam apa, salih Muhammad, serba kekurangan, tapi hidupnya sangat tenang. Ni salih Muhammad, kita cuba tengok salih Muhammad, ni bil api baru mai, subhanallah, time PKP ni bil api tu dia zoom naik macam apa-apa kita tak salih Muhammad. Nu bil api tak bayar, bil motor pula, bil handphone tak bayar, kereta tak bayar lagi salih Muhammad, rumah tak bayar lagi, ni hutang orang tu lagi, ni hutang orang tu lagi, ni meniaga orang tu, investment masuk tang tu lagi, ni tang tu duk tunggu lagi apa ni bonus dia, tang tu duk tunggu lagi saham dia, tang ni duk tunggu lagi, tang ni duk tunggu lagi. Tuan-tuan, kalau Allah pi nak cabut nyawa tu, macam mana nak tinggal? Mana Ustaz? Umi Rosni tanya, Datsun buah kana tu apa Ustaz? Ni nampak sangat orang muda Datsun buah kana tak tahu kan. Datsun DATSUN, ada jenis kereta dulu ni. Ni kami sebab bulat kereta dia tu macam bulat itu sikit, orang tua-tua panggil Datsun buah kana. Betul ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saya semua. Nah, ni cerita mati, cerita orang suruh pergi berjihad sudahlah. Nah, Pak Long bikers kan, Pak Long. Satu hari orang kata apa? Pak Long, jom pergi perang. Nak pergi perang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni nak kena perang, pergi berjihad fi sabilillah ni, salli ala Muhammad. Allah nak pergi perang, pergi kat Ustaz, tunggu Ustaz, nak Ustaz, bukan tak mau pergi perang Ustaz, tengok ni kereta nak kena bayar 600 sebulan. Tengok ni rumah nak kena bayar 800 sebulan, ni bil api, ni bil air, ni anak sekolah lagi, anak tadika lagi, ni semua, ni pengasuh lagi nak. Allah Rabbi, tuan-tuan sama macam mana? Faham tak ni? Ni cara kita, ni baru cara kita. Nu tak cerita lagi orang-orang yang ada salih ala sayyidina Muhammad. Radhiyah kata kereta kura. Kereta kura pun dia agak masuk zaman dia tu. Nah, tentang salih ala sayyidina Muhammad. Faham tak ni? Ada orang yang subhanallah million investment dia, yang dia sedang menunggu hasil dia. Ni dia masuk saham dekat sini, dia beli projek dekat, dia masuk projek dekat sini, dia masuk investment dia dekat sini, dia masuk ni tuan-tuan, dia beli perniagaan ni, dia beli perniagaan ni, banyak benda yang dia duduk fikir tuan-tuan, subhanallah Syed. Tuan-tuan, agak macam mana kalau waktu malaikat maut nak mai cabut nyawa dia, sedang dia masih terikat dengan bebanan-bebanan dan sangkutnya dengan dunia, subhanallah. Sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan faham kan? Nabi SAW pesan apa? Jangan terlampau, jangan kamu berlebih-lebih memiliki ad-dhai'ah. Apa maksud ad-dhai'ah tu? Ladang, perdagangan, sawah. Maksud kita nak faham ni, macam urusan-urusan pekerjaan kita yang memerlukan kepada involvement yang melampau, yang berlebih-lebihan. Tuan-tuan faham tak? Salih ala Muhammad. Waalaikumsalam Cik Bijam yang disayangi. Farah tolong Farel Rayyan Iskandar Datsun 130Y. Hati tu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pak Long kata Datsun buah kana pakai lipas kecil, tak ada aircon zaman dulu. Pakai kipas kecil lah Pak Long. Pakai wajib dia kan. Subhanallah, zaman kita dulu kan. Dan salih ala sayyidina Muhammad. Itu kita takut tu. Itu tak kira hutang-hutang lagi. Jadi tuan-tuan, Dek Jun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh faham tuan-tuan lah. Ni sebab tu Nabi SAW sebut macam tu. Boleh, bukan sampai langsung tak boleh nak terikat dengan dunia. Boleh salih ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, tetapi subhanallah, jangan sampai terlalu tenggelam dalam urusan dunia. Sampai akhirnya bila kita tenggelam dalam urusan dunia, menyebabkan kita mula cintakan dunia. Cintalah, macam kita sebut tadi lah, salih ala sayyidina Muhammad. Nah, Nur Rehan kata apa? Datsun dulu, tolak 3-4 kali baru start enjin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Husaini Pangeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainun Harun kata hidup sederhana saja Ustaz, Singapore cost of living tinggi. Tinggal pun apa? Mana dia? Tinggal pun rumah pangsa aja. Rumah pangsa pun tinggi juga. Dekat Singapura tu kan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah Ustaz, Pelangi Sepi kata saya di usia 55 tahun dan tiada hutang. Bila dengar ceramah Ustaz bersyukur, sangat suka senyuman Ustaz tu. Ada kot tu pula. Alhamdulillah, umur 55 tahun tak ada hutang. Tuan-tuan kena buat yang tu kot. Tuan-tuan cuba set tengok sampai umur berapa yang tuan-tuan rasa macam tuan-tuan tak mau hutang. Kalau boleh tak nak ada hutang lah, tak mau ada hutang. Kita nak hidup seadanya. Salih alaihi wasallam. Kena ada target. Umur 40, umur 45 nak settle semua hutang, tak ada hutang lah. Doa pada Allah agar Allah murahkan rezeki kita, dan kita semua salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dibebaskan daripada segala beban-beban hutang. Ada doa, nak doa, saya bagi doa kat tuan-tuan. Seorang lelaki, siapa di sini yang dia terbeban dengan bebanan hutang? Allah, benar beban hutang banyak lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Syahrin Nizam Yahya, Ustaz nampak kurus lepas puasa ni, nampak segar ambil jack zakat lah. Alhamdulillah, baju yang besar ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, meh kita. Siapa di kalangan kita yang rasa salli ala wasalan Mumtaz Hamid? Ni kawan saya ni, kawan saya dunia akhirat ni. Subhanallah, saya dan Mumtaz, masya-Allah. Kami panggil dia Putat the Great. Masya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, seorang sahabat pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hutang yang banyak, hutang keliling pinggang. Ya Allah, Rasulullah salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah salli ala sayyidina Muhammad, tolong bagi saya amalan supaya salli ala sayyidina Muhammad terbebas ni, saya ni duduk tenggelam dalam hutang ni. Boleh lah tuan-tuan? Ni saya bagi doa ni dan tuan-tuan hafal elok-elok. Setiap hari tuan-tuan baca 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang. Mudah-mudahan Allah bagi jalan dekat kita untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kita ni. Salli ala sayyidina. Boleh? Doa dia macam ni. Angkat tangan semua, kita baca. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu, kami berlindung padamu daripada salli ala sayyidina Muhammad hammi wal hazan, sifat gelisah dan sedih. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, kami berlindung daripadamu dengan sifat lemah dan malas. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, kami berlindung denganmu daripada sifat pengecut dan bakhil. Wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal, dan kami berlindung denganmu daripada sifat pengecut, dan kami berlindung padamu daripada bebanan hutang dan salli ala sayyidina Muhammad penindasan manusia lain. Boleh? Cari doa tu, cari, tuan-tuan search dekat dalam internet, tuan-tuan cari doa bebas hutang.
hadis sahih, Nabi SAW ajak pada sahabat tu, dan sahabat tu beramal dengan dia. Dan kita pun insya-Allah, siapa-siapa yang rasa duduk dalam bebanan hutang, tekanan daripada hutang, selain daripada amalan-amalan yang lain, macam kita solat duha 4 rakaat, sallallahu alaihi Muhammad, kita baca surah Al-Waqiah lepas daripada asar kita, selain daripada amalan-amalan tu, selain pada kita berusaha keras untuk pergi cari duit sebagainya, selain itu kita memperbanyakkan doa, waktu pagi 3 kali, waktu petang 3 kali. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Boleh solat semak. Sahabat-sahabat, kalau betul Laila Jali kata dalam maksurat ada doa tu, boleh solat ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang tengok dekat ni, boleh tuan-tuan search dalam internet, kemudian tuan-tuan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, copy, kemudian paste dekat dalam komen tu, ruang komen tu. Tolong Ustaz cari, kemudian copy kat tu. Kemudian sekali pekat-pekat copy dan pekat-pekat baca. Boleh nak salli ala Sayyidina. Ingat pesan Nabi SAW. Nabi kata apa? Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memiliki ad-dhai'ah. Maksud dia apa? Maksud dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ad-dhai'ah ini salli ala Sayyidina Muhammad, maksud ladang, sawah, pekerjaan. Salli ala Sayyidina Muhammad tu Nur Aini tulis tu betul dah tu. Salli ala Sayyidina Muhammad, boleh tuan-tuan. Salli ala Sayyidina Muhammad, ladang perdagangan, sehingga membawa kita untuk cinta kepada dunia, sampai cinta pada dunia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang ke 480. Wa an Abdullah ibni Amri ibni As, wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu qala marra alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nu'aliju khussan lana faqala ma hadha faqulna qad waha fanahnu nuslihu faqala ma aral amra ila ajala min dhalik, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, Rasulullah SAW berjalan melewati kami, dan ketika itu kami sedang mengerjakan, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami sedang memperbaiki rumah, sedang memperbetulkan rumah, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, daripada kayu dan buluh dan bambu, ya, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, lalu baginda bersabda, apa ini? Kamu tengah buat apa ni? Lalu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, kami pun menjawab, rumah ini telah rosak dan kami akan memperbaikinya. Lalu baginda pun bersabda, saya tidak melihat satu perkara melainkan lebih cepat daripada ini. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad Al-Bukhari dan Muslim. Tirmizi mengatakan bahawa hadis ini hadis hasan sahih. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Penjelasan. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Hadis ini didokong oleh sebuah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang menyatakan, jika engkau di waktu pagi hari, maka janganlah engkau menantikan waktu petang, dan jika engkau berada pada waktu petang, maka janganlah engkau menantikan di waktu pagi. Nabi SAW komen para sahabat yang sedang buat rumah. Sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Adi Irawan, kitab yang kita guna ni ialah kitab Riyadhus Salihin. Kita dalam bab yang ke-55, bab zuhud, keutamaan zuhud di dunia.
Dan kita berada pada hadis yang ke-23, hadis yang ke-24 daripada susunan hadis dalam bab yang ke-55 tersebut, dan dalam susunan keseluruhannya hadis yang ke-484. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dalam sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa Nabi SAW? Nabi SAW duk cerita dekat para sahabat yang sedang perbaik rumah tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang Nabi kata apa? Saya tidak melihat satu perkara melainkan lebih cepat daripada ini, dengan maksud kita perbaik kemudian dia akan rosak, kita baik lagi kemudian dia akan rosak, sesuai dengan kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau kita duduk waktu pagi jangan tunggu waktu petang, sebab belum tentu boleh sampai waktu petang tu. Cepatnya masa berlalu, menangguh-nangguh, terus ada menangguh-nangguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Buat amal waktu pagi, kalau ada lapang waktu pagi tu, jangan tunggu, tak apa, satgi baru aku nak buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab masa takkan sentiasa menunggu kita, dan kita tak tahu pun yang kita boleh pergi sampai ataupun tidak sampai ke waktu petang tersebut. Faham ni? Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita ada pada waktu petang, jangan tunggu waktu esok pagi untuk kita buat amal tersebut. Buat amal, jangan bertangguh dengan amal. Hadis berikutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa an Ka'bi bin Iyad radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, tepat bagaimana Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut tepat sangat, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ida Nur Syima Abdul Hamid, jangan tangguh buat amal. Betul. Rohayu Juhari, jangan tangguh dalam amal, jangan tangguh. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya yang tersendiri. Setiap umat Allah bagi fitnah dia tersendiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan fitnah kepada umatku adalah harta. Allahu Rabbi. Hadis Tirmizi. Dan dia mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan sahih. Fitnah bermaksud cubaan ataupun ujian. Penjelasannya, Allah berfirman, kami akan menguji kamu, dengan maksud dia, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan ketahuilah bahawa hartamu, anak pinakmu itu hanya sebagai satu cubaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Surah Al-Anfal ayat 28, dan yang awal tadi surah Al-Anbiya ayat 35. Allah jadi kat kita ni, setiap umat ada apa? Ada ujian dia tersendiri. Kat kita umat Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan, ujian yang Allah bagi dekat kita, nama dia harta benda, al-mal. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, tahu dah lah, ni memang macam tu dah keadaan dia. Kita tengok, bukan tak payah tengok orang lain lah, kita pun sama, tuan-tuan. Setiap hari kita terlalu sibuk untuk mencari dunia. Tuan-tuan, bayang macam ni, kalaulah dekat akhirat tempoh duduk kita di alam barzakh sahaja 1000 tahun, katalah, bukan 1000 tahun, entah lebih banyak, lebih lama daripada tu. Kalau tempoh di alam barzakh saja 1000 tahun, tu tak cerita lagi dekat padang mahsyar, tak cerita lagi dekat akhirat sana. Kalaulah 1000 tahun nak banding dengan kita hidup di dunia ni, tuan-tuan, tempoh hidup dan Nabi kata baina sitin ila sama'in, 60 ke 70 tahun. Jadi kalau ikut persentage ni, tuan-tuan, dalam 6% aja hidup kat dunia ni, nak banding dengan yang 1000 tahun. Tapi ke akhirat bukan 1000 tahun, tuan-tuan. Akhirat ni dia infinity. Tak infinity, dia tak ada ending. Dia akan terus sampai. Kalau nikmat lah sampai bila-bila. Kalau azab lah sampai bila-bila. Sampai bila-bila, tak berhenti-berhenti dah. Lalu subhanallah, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak bagi contoh aja, nak bagi contoh. Kalaulah 1000 tahun kita hidup di dunia ni hanya 6% ya, tuan-tuan. Nampak? Dan dua-dua pun perlu kepada bekalan. Dunia pun bukan langsung tak boleh tinggal, kena bekal juga, nak kena makan, nak kena apa sebagainya.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sepatutnya kalau kita buat comparison yang macam tu, kita nak buat allocation bekalan yang kita kena simpan untuk dunia kita dengan bekalan yang kita nak kena simpan untuk akhirat kita, berapa? 97% by 6%. 94% by 6%. Tu yang ni, 94% akhirat kita dan 6% untuk dunia kita. Pasal kita hanya akan duduk di dunia 6% dan kita akan duduk di akhirat 94%. Boleh faham tak ni? Contohlah, akhirat bukan ada persen macam tu, pasal dia unlimited. Bukan unlimited, dia apa? Infinity. Tapi nak bagi faham tu, nak bagi boleh nampak sikit tu, contohlah. Tapi subhanallah tuan-tuan, betul tak kita buat persiapan salli ala Sayyidina Muhammad yang 6% kita bagi untuk dunia dan 94% bagi ke akhirat, ataupun kita terbalik, 94% kita bagi dekat dunia yang nak duduk hanya 6% dan kita bagi 6% untuk akhirat yang kita nak duduk 94%. Tuan-tuan faham tak ni? Lagu mana? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nak pindah pi, oh tuan telah diarahkan untuk duduk di Salli ala Sayyidina Muhammad Kuala Lumpur, hantar pergi Kuala Lumpur, Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Tapi sebelum nak pergi Kuala Lumpur tu kena duduk sat di Ipoh seminggu untuk settlekan office kat Ipoh dekat seminggu tu. Berapa lama nak duduk, saya nak pindah kat Kuala Lumpur ni? Paling kurang pun 10 tahun nanti nak duduk dekat Kuala Lumpur tu, 10 tahun. Yang dekat Ipoh ni dalam seminggu saja nah. Okey. So kalau kita nak buat persiapan tu, yang mana lebih banyak? Kat Kuala Lumpur lah. Yang paling tidak dah 10 tahun beli rumah lah kat sana, pindah anak-anak, pindah pergi sekolah sana. Tu dia ni Ustaz Ismail tuan-tuan, beli barang, beli apa, stok, simpan semua. Pasal apa? 10 tahun nak duduk kat sana. Yang dekat akhirat, yang duduk dekat akhirat, yang duduk dekat apa ni Ipoh, berapa lama? Seminggu. Beli pada sudahlah seminggu tu. Tu ni. Tapi subhanallah, tahu dia buat apa? Dekat yang tempat seminggu tu dia pergi beli rumah, dia pindah anak dia sekolah pi tang tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia pergi buh perabot semua dekat situ, dia pergi persiap semua kat situ. Nu yang duduk salli ala Sayyidina Muhammad yang dekat Kuala Lumpur nak duduk nu, dia pergi beli tahu apa? Dia pergi beli almari zip plastik tu. Dia beli toto satu tak kat sana. Nampak tak? Ni cerdik tak orang ni? Kan tak apa nak cerdik dah mana. Tu ni salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Rasanya macam tu lah kita buat dengan peruntukan kita kat dunia ni kot lah. So tengok, cuba tuan-tuan kira tengok daripada sehari bangkit tidur sampai tuan-tuan tidur balik, berapa banyak betul-betul peruntukan tuan-tuan untuk akhirat dengan peruntukan tuan-tuan untuk dunia. Bangkit-bangkit salli ala Sayyidina Muhammad, apa tuan-tuan buat? Kelang kabut mayang subuh, kelang kabut semayang subuh. Tuan-tuan Sayyidina Muhammad nak duduk saat orang kata, dah duduklah saat zikir saat, tak dan ni, tak dan rushing. Saya simak tuan-tuan, ada kawan-kawan kita yang kerja tuan-tuan sekalian ni, subuh pun tak ada semayang, 5:30 keluar dah. Pasal apa? Nu nak pasal kita tak dan tuan-tuan, semayang pun tak dan. Duha jangan cerita lah tuan-tuan, Quran tak pernah sentuh, tak sempat. Okey tuan-tuan semayang, katalah tuan-tuan peruntuk, okey 5 minit setiap kali kita semayang, 5 waktu 5 minit, 5 waktu 5 minit, 25 minit, 25 minutes out of 24 hours. Dalam 24 jam 25 minit tuan-tuan peruntuk untuk akhirat. Cukupkah? Itu pun yang 25 minit tu tuan-tuan bukan khusyuk pun. Allahu Akbar. Seminit pun tak lekat kadang-kadang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Seminit pun tak lekat. Itu pun bawa handphone tuan-tuan, tak handphone tu menghadap ke muka lagi. Tak, pergi semayang, handphone tak kat muka tu, takut sekali orang telefon. Ni semua orang kata, tutuplah foto Ustaz. Sat gini orang telefon, sat gini bos cari, sat gini orang cari. Subhanallah tuan-tuan, betul-betul berapa minit sehari yang kita peruntuk untuk akhirat kita ni. Betul-betul berapa minit betul-betul tuan-tuan. Faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi Allah ni maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang tuan-tuan. Allah, Nabi SAW ajak dekat kita, convert apa? Convert
adat menjadi ibadat. Macam mana nak convert ibadat jadi ibadat tu? Niatkan setiap amalan yang kita buat tu kerana Allah SWT. Mandi kerana Allah. Nak makan kerana Allah. Pergi kerja kerana Allah. Salli ala Muhammad. Buat apa saya dalam hidup kerana Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham Ustaz Syahmat? Mudah-mudahan Allah mengira setiap perbuatan kita itu dia jadi ibadat. Jadi tak sia-sia lah. Kau ni bukan sekat peruntukan 25 minit tu. Setiap benda yang kita buat tu semua boleh jadi ibadat. Nak macam mana? Niat kerana Allah SWT. Faham tak Ustaz Syahmat? Jadi tuan-tuan, ingat hadis Nabi SAW ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu apa? Fitnah. Allah bagi dekat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, antara fitnah yang Allah bagi dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama dia al-mal. Apa al-mal? Harta benda. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengambil beberapa pengajaran. Nah, dalam perbincangan kita yang panjang pada malam ni, sallallahu alaihi Muhammad, berkaitan dengan zuhud di dunia. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Salli ala Muhammad, jangan sampai kita terlalu tenggelam dalam mengejar dan tenggelam dalam urusan keduniaan kita sampai akhirnya kita melekat cintakan kepada dunia. Ingat saya buat bidalan tadi, beli motor EFI. Beli motor EFI. Pasal apa sayang sangat? Pasal bersusah payah. Pasal apa orang terlalu cinta sangat dunia? Sebab dia berasa terlalu susah payahnya untuk mendapatkan dunia. Lagi dia bersusah payah, lagi sayang dia kepada dunia. Maka Nabi pesan apa? Jangan sampai tenggelam, jangan sampai terlalu bersungguh-sungguh untuk mengejar dunia. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi insyaAllah cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan daripada sikit perkongsian tu jadi manfaat lah untuk diri saya, untuk diri tuan-tuan sekalian yang salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, bagi peringatan. Betul pelangi sepi kata semenjak Covid ni ada banyak hikmah dia, boleh buat solat tahajud 8 rakaat. Subhanallah, sunat taubat 2 rakaat, sunat wuduk lagi 2 rakaat, sunat hajat lagi, sunat witir, semua 17 rakaat. Terbaiklah pelangi sepi, masya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Nur Madinah sebagainya sebut Lim Dadang, masya-Allah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudi untuk bersama-sama dengan saya pada malam ni, dan mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat dan kebaikannya kepada kita semua. Dan jangan lupa esok pagi seperti biasa bersama lagi dengan saya dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, program tafsir Al-Quran kita pada setiap pagi. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum sempat untuk bersama dengan kita, pada setiap hari kita ada kuliah tafsir kita ni tujuannya ialah kita sama-sama dapat baca Al-Quran. Kita memulakan hari kita dengan kita sama-sama baca Quran, kemudian seterusnya kita akan ambil satu ayat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ayat tersebut untuk kita baca tafsiran dia, dan kita bermatlamatkan insya-Allah untuk kita khatamkan 30 juzuk itu dengan kita membaca Al-Quran dan berserta dengan tafsiran dia, insya-Allah. Tuan-tuan, kepada sahabat-sahabat yang teringin untuk memberikan sumbangan kepada pengurusan dan pembiayaan Kompleks Islam Darul Faizin, insya-Allah ada nombor akaun yang kita akan pinkan dekat bawah sana. Dan insya-Allah kepada sahabat-sahabat juga yang sudi untuk membantu Kompleks Islam Darul Faizin, pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin dengan membeli produk kita, iaitulah susu kambing Faiz. InsyaAllah ada sahabat-sahabat kita yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad menjadi ejen kepada susu kambing Faiz ni. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran, dan insyaAllah dia akan membantu untuk urusan dana dan salli ala Sayyidina Muhammad, pengurusan Kompleks Islam Darul Faiz. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.